Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan untuk berita nawani di jam ini sebelum kita bawakan kepada anda perkembangan hasil daripada sidang media yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebentar tadi kita dapatkan dahulu perkembangan banjir di Sabah. Kita bersama-sama dengan Wakil Ekstra Wali Sabah ketika ini, Radi Muslim. Radi, teruskan dengan laporannya. Kita fahamkan bahawa situasi ini tidaklah seburuk seperti di Terengganu dan di Kelantan, tetapi situasi di Sabah mungkin akan memburuk menjelang hujung tahun. Silakan Radi dengan laporannya. Baik, terima kasih. Sebagai perkembangan saya akan bawakan berkaitan dengan jumlah terkini, jumlah mangsa banjir yang ada di Sabah dan setakat jam 12.30 hari, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan seramai 31 mangsa yang masih terdapat di dua buah pusat pemindahan sementara yang ada di Sabah, iaitu di kawasan Paitan. Yang pertama iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol yang menempatkan seramai 6 orang mangsa, dan seterusnya PPS yang kedua iaitu di Rumah Pengerusi JPKK Kampung Rancangan Kokos, juga di kawasan berdekatan Pamol, iaitu di kawasan termasuk dalam kawasan Paitan. Dan untuk perkembangan keadaan cuaca di kawasan Sabah pula, antaranya di Sandakan, Beluran dan juga kawasan Paitan ini masih berdapat berlaku hujan yang kadang kala lebat. Dan ketika ini saya berada di kawasan Paitan, salah satu lokasi terjejas banjir, Fan. Ya, manakala cuaca ketika ini nampak cerah, biasanya kalau di Paitan itu bila hujan itu mula lebat? Adakah menjelang petang ataupun ke arah malam? Baik, berkaitan dengan keadaan hujan pula, ianya tidak menentu ya. Begitu juga di kawasan-kawasan lain. Di kawasan Paitan ini kadangkala berlaku hujan, kadangkala panas terik. Dan sekarang ini panas terik, walaupun sebenarnya lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam tadi berlaku hujan lebat di kawasan Paitan ini. Dan seperti kita ketahui, hujan lebat itu berlaku dalam tempoh yang agak singkat, dalam setengah jam. Dan begitulah keadaan cuaca di sini, ianya agak tidak menentu. Dan seperti juga di kawasan Beluran dan juga di kawasan-kawasan Sandakan dan juga Telupit. Namun hari ini saya sempat meninjau di salah satu lokasi yang berlaku banjir, iaitu di kawasan Sandakan, khususnya di Kampung Sungai Memanjang, Irfan. Dan saya sempat meninjau di kawasan sana, dan di sana boleh kita katakan sudah berlaku pasca banjir. Dan pada semalam, pada Selasa lalu, seperti kita ketahui, di sana telah menempatkan 153 mangsa penduduk Kampung Sungai Memanjang yang terjejas banjir. Dan pada Rabu lebih kurang jam 7 malam, PPS Masjid Nur Iman yang diaktifkan di situ telah disahkan ditutup pada Rabu. Dan pada pagi ini saya sempat bertemu dengan antara mangsa yang terjejas dan berpindah di PPS di situ, dan mereka sebenarnya ada berbagai keluhan seperti yang kita bawakan dalam buletin-buletin tadi. Mereka merayu agar projek tebatan banjir dan pembersihan sungai ini segera dilakukan. Dan satu lagi apa yang mereka suarakan yaitu berkaitan dengan kebimbangan mereka terhadap keselesaan pusat pemindahan sementara. Seperti kita ketahui, Irfan, di kawasan ini tidak mempunyai dewan ataupun tempat yang selesa untuk dijadikan PPS. Dan sejak bertahun-tahun kawasan masjid inilah satu-satunya tempat yang dijadikan sebagai pusat pemindahan mangsa banjir ini. Dan kita dengarkan apa yang diluahkan oleh antara mangsa di Kampung Sungai Memanjang ini. Tolonglah sediakanlah kami PPS, pusat pemindahan sementara yang selesa sedikit. Sebab yang sekarang ini kita terkumpul di masjid. Masjid itu sempit. Kami risau satu penularan penyakit. Kita melibatkan sekarang ini kita peningkatan COVID yang ketara. Lepas itu satu pengudaran untuk yang warga emas, kanak-kanak sangat tidak selesa. Sebenarnya sudah berapa tahun ketua kampung kita ini yang memang berusaha betul-betul, yang memang memperjuangkan pusat ini, tetapi belum ada pusat yang betul-betul khas untuk kami. Sebab apa? Asik-asik benda yang sama kami dengar, kami tengah berusaha, tapi benda ini sebenarnya bukan 1-2 tahun banjir nih. Jadi kami minta kali ini tolonglah jangan ada istilah usaha.
Baik, itu antara yang diluahkan oleh antara mangsa yang baru saja pulang ke rumah mereka pada semalam, pada Rabu. Dan selain itu, beliau juga memaklumkan bahawa mereka inginkan satu kerjasama yang lebih erat lah daripada pihak agensi keselamatan di situ, khususnya menjelang musim MTL ini. Dan untuk perkembangan seterusnya juga, saya selepas ini akan meninjau ke kawasan-kawasan yang seterusnya, iaitu di kawasan Paitan, dan perkembangan semasa di kawasan Paitan pula akan saya bawakan dalam buletin-buletin seterusnya. Terima kasih Irfan. Baik, terima kasih Radhi Muslim, Wakil Esrawani di Sabah, dan pasti kita nantikan perkembangan-perkembangan berikutnya berkenaan dengan banjir di Sabah.